Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah Ayuni binti Saharudin dengan matrik nombor 278085. Hari ini saya ingin membentangkan tentang pendahuluan SDG atau Matlamat Pembangunan Lestari dan juga dikenali sebagai Matlamat Pembangunan Mampan. SDG mempunyai 17 maklumat utama yang dikemukakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada Perhimpunan PBB Agong PBB pada 2015. Tujuan SDG adalah untuk pembangunan negara dan menjadikan negara sebagai negara yang maju. SDG juga ialah pelan untuk meningkatkan mutu kehidupan ke arah yang lebih baik, iaitu pada masa yang akan datang. Matlamat 2 SDG ialah menamatkan kelaparan, mencapai keselamatan makanan dan makanan yang lebih baik dan mempromosikan pertanian lestari. SDG juga ialah mencari penyelesaian yang mampan untuk mendapatkan kelaparan dalam semua bentuk menjelang tahun 2030 dan mencapai keselamatan makanan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahawa semua orang mempunyai makanan yang cukup berkualiti untuk mengharungi kehidupannya seharian. Ia juga memerlukan peningkatan pelaburan melalui kerjasama antarabangsa untuk melipat kali gandakan jumlah pertanian yang produktif di negara-negara dunia ketiga. Selain itu, sifat kelaparan juga bertujuan untuk mencapai jaminan makanan dan nutrisi yang lebih baik serta menggalakkan pertanian mampan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Akilah Syafiqah binti Murad, bernombor matrik 279040. Saya akan menceritakan tentang Sustainable Development Goal yang kedua, iaitu sifar kelaparan. Sifar kelaparan merupakan matlamat pembangunan mampan yang kedua. Terdapat beberapa tujuan bagi SDG 2, antaranya ialah untuk menamatkan isu kelaparan yang dialami oleh golongan miskin tegar. Tujuan yang kedua ialah untuk mencapai jaminan makanan dan nutrisi yang lebih baik. Tujuan yang ketiga adalah untuk menggalakkan pertanian mampan. Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, sejumlah 690 juta orang yang kelaparan menyumbang sebanyak 10% daripada populasi dunia. Dianggarkan 9 daripada 10 orang satu daripada 9 orang tidur dalam keadaan berlapar setiap malam. Jadi isu kelaparan ni amat besar untuk diatasi dan diambil berat oleh pihak-pihak tertentulah. Seterusnya adalah isu sifar kelaparan. Terdapat beberapa isu sifar kelaparan, antaranya ialah golongan yang berpendapatan rendah yang mempunyai gaji yang minimum. Umum mengetahui bahawa golongan yang berpendapatan rendah atau miskin tegar dan juga golongan orang asal kadang-kala tidak mendapat sumber makanan yang bernutrisi kerana kekangan kewangan yang mereka alami. Isu yang seterusnya adalah pertanian mampan untuk membantu golongan yang berpendapatan rendah untuk menyara hidup. Hal ini dikatakan demikian kerana kepelbagaian genetik biji benih akan memberi manfaat kepada petani kecil-kecilan seperti petani golongan B40 atau golongan orang asal untuk menambah punca pendapatan dan sebagai sumber makanan yang bernutrisi kepada mereka. Jadi isu sifar kelaparan akan dapat dikurangkan sedikit jika isu-isu seperti ini diketengahkan. Isu-isu seperti golongan yang pendapatan rendah dan penggunaan pertanian mampan yang sebaiknya. Seterusnya ialah punca isu sifar kelaparan. Yang pertama ialah masalah ekonomi yang melanda golongan tertentu seperti golongan B40,
golongan miskin tegar, golongan orang asal dan sebagainya. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka hanya melakukan kegiatan ekonomi secara diri, iaitu pertanian, bercucuk tanam, menangkap ikan dan sebagainya. Punca pendapatan mereka hanya cukup untuk makan mereka sendiri, ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Perkara ini diburukkan lagi semasa musim pandemik COVID-19, di mana mereka tidak dapat mencari pekerjaan sampingan kerana perintah kawalan pergerakan dilaksanakan di seluruh negara. Punca yang seterusnya ialah penyakit yang dihadapi oleh sesetengah masyarakat. Sebagai contoh, penyakit anemia seringkali diwawarkan kepada masyarakat. Penyakit anemia ini merupakan penyakit kekurangan zat besi, kekurangan vitamin dan sebagainya. Kekurangan zat besi dan vitamin ini kemungkinan berpunca kepada masyarakat yang tidak mampu untuk makan makanan yang berkhasiat dan bernutrisi kerana kekangan kewangan dan lain-lain. Penyakit anemia ini terjadi di kalangan wanita berusia dalam lingkungan 15 hingga 46 tahun di seluruh negeri di Malaysia. Terdapat beberapa langkah untuk mencapai sifar kelaparan di Malaysia. Yang pertama adalah dengan meningkatkan pertanian lestari. Hal ini dikatakan demikian kerana pertanian lestari dikatakan dapat meningkatkan atau menggandakan sumber makanan kendiri. Pertanian lestari atau mampan ini perlu menitik beratkan dari segi benih untuk menambah baik dari segi genetik biji benih untuk mendapatkan nutrisi yang sebaiknya. Pihak yang berwajib perlu memastikan kepelbagaian biji benih dan perkongsian secara sama rata antara golongan-golongan yang memerlukan ini. Yang kedua adalah menambah baik dan meningkatkan program-program berkaitan makanan yang berkhasiat. Terdapat beberapa program yang telah dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, antaranya adalah program pemulihan untuk gizi yang buruk yang telah dilaksanakan sejak tahun 1989. Program ini adalah bertujuan untuk memperbaiki status pemakanan kanak-kanak berumur 6 bulan hingga 6 tahun daripada keluarga miskin tegar. Langkah yang seterusnya adalah pusat zakat di semua negeri memainkan peranan mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana pusat zakat sesebuah negeri juga bertanggungjawab ke atas golongan B40 atau asnaf untuk menolong meringankan beban mereka. Sebagai contoh, yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah telah menyediakan food bank di setiap masjid seluruh negeri Kedah. Food bank ini merangkumi 7 bekalan makanan seperti beras, tepung, gula dan sebagainya yang asas untuk diberikan kepada golongan yang memerlukan. Akhir sekali adalah cadangan dalam mencapai sifar kelaparan. Yang pertama, pihak berkuasa perlu mengkaji semula dan menambah baik semua inisiatif-inisiatif yang dilancarkan. Hal ini dikatakan demikian kerana berikutan dengan kegawatan ekonomi yang dialami telah penambahan golongan B40 dan golongan orang asal yang mempunyai masalah kewangan yang memberi kesan kepada mereka dari segi kekurangan sumber makanan yang berkhasiat ini. Yang kedua adalah peranan NGO iaitu Non-Government Organisation. Hal ini dikatakan demikian kerana NGO dapat membantu mereka yang memerlukan
dengan pelbagai cara di zaman yang penuh dengan penggunaan teknologi ini, seperti mereka boleh lakukan crowdfunding, iaitu pemberian dana secara beramai-ramai untuk membantu golongan yang memerlukan. Di samping itu, pihak NGO juga boleh memberi kesedaran kepada orang ramai tentang pentingnya menolong orang awam yang dalam kesusahan, seperti mereka boleh meningkatkan kesedaran dalam meletakkan lebih banyak food bank di tempat-tempat umum untuk orang susah mengambil makanan di situ dan sebagainya. Hal ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban golongan orang yang berada dalam kesusahan, serta kemungkinan negara kita dapat mencapai sifar kelaparan menjelang 2030 dengan seluruh masyarakat memainkan peranan mereka yang tersendiri. Ulasan karya tentang SDG 5. SDG 5 bertujuan untuk menghapuskan semua bentuk diskriminasi dan keganasan terhadap wanita di ruang awam dan swasta dan melakukan pembaharuan untuk memberi hak sama rata terhadap wanita. SDG 5 juga bertujuan untuk memberi hak dan peluang yang sama kepada wanita untuk terus hidup bebas tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi di tempat kerja atau keganasan. Ini untuk mencapai keseksama gender dan memperkasa semua wanita. Semua wanita berada di mana sahaja yang mungkin punya hak dan peluang yang sama dan dapat hidup bebas dari keganasan dan diskriminasi. Di sini saya akan membentangkan berkaitan dengan isu kesesamaan jantina. Antara isu kesesamaan jantina yang berlaku ialah diskriminasi terhadap wanita dalam aspek upah antara pekerja lelaki dengan pekerja wanita. Wanita diberi upah yang lebih rendah berbanding lelaki walaupun melakukan pekerjaan yang sama dengan tahap pendidikan yang sama. Hal ini dikatakan demikian kerana kekuatan lelaki lebih kuat dalam melakukan pekerjaan berbanding dengan wanita. Oleh itu, perbezaan upah boleh dijelaskan dalam teori neoklasik, iaitu upah pekerja disebabkan produktiviti sud dan wanita dikatakan memiliki produktiviti yang rendah. Seterusnya, diskriminasi jantina disebabkan pengagihan pekerja mengikut jantina. Sebagai contoh, golongan wanita dikatakan banyak mencuburi dalam pelbagai bidang pekerjaan pada hari ini seperti perkhidmatan dan perkeranian, profesional, jualan dan sebagainya. Malahan tidak ramai golongan wanita yang terlibat dalam pekerjaan seperti arkitek, jurutera, jurujual, teknik dan sebagainya. Selain itu, golongan wanita juga dikatakan sesuai untuk memegang jawatan yang mempunyai ciri-ciri kewanitaan. Sebagai contohnya, pekerjaan jururawat yang didominasi oleh golongan wanita. Hal ini dikatakan demikian kerana pekerjaan seperti jururawat mempunyai sifat kewanitaan seperti penyayang dan kelemah lembutan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Boleh dibandingkan dengan pekerja lelaki, golongan lelaki cenderung kepada sesuatu pekerjaan yang lasak dan mempunyai kemahiran seperti arkitek. Punca berlakunya ketaksamaan jantina. Antara punca berlakunya ketaksamaan jantina ialah golongan wanita dianggap tidak mempunyai keupayaan dan kecekapan dalam melakukan sesuatu perkara. Hal ini dikatakan demikian kerana sesetengah majikan beranggapan bahawa pekerja lelaki lebih aktif dan agresif dalam melakukan sesuatu perkara. Seterusnya, sifat semula jadi wanita yang dikaitkan dengan sifat fizikal yang lemah lembut dan juga sopan santun. Sebagai contoh, berlakunya perkahwinan paksa kerana bapa mempunyai kuasa dalam keluarga tanpa persetujuan anak perempuan dalam melakukan sesuatu keputusan. Hal ini dikatakan demikian kerana wanita sering ditindas oleh kaum lelaki
disebabkan sifat yang lemah lembut. Selain itu, sikap yang kurang produktif, segelintir majikan menganggap bahawa golongan wanita kurang produktif, bermobiliti rendah dan menimbulkan banyak masalah kepada institusi tempat kerja. Sebagai contoh, golongan wanita kerap bercuti seperti bercuti bersalin. Ini mengambil masa yang lama dan kurang keupayaan untuk dijadikan seorang pemimpin dalam menjalankan tugas. Di samping itu, apabila wanita mendirikan rumah tangga, majikan mempercayai bahawa fokus wanita akan berubah apabila mereka sudah berkahwin dan memiliki anak. Sehubungan dengan itu, wanita selalunya akan memilih keluarga berbanding dengan kerjayanya. Hal ini akan mengurangkan kepercayaan oleh majikan kepada golongan wanita untuk memegang jawatan yang lebih tinggi. Sifat wanita yang tidak agresif juga merupakan punca ketersamaan jantina. Hal ini dikatakan demikian kerana sifat wanita yang tidak agresif berbanding dengan lelaki yang bersifat agresif. Oleh itu menyebabkan majikan menganggap golongan wanita tidak boleh diberikan tugas yang berat dan sukar. Langkah-langkah untuk mencapai kesamarataan jantina. Antara langkah untuk mencapai kesamarataan jantina ialah melalui pendidikan dan pendedahan terhadap nilai kesamarataan jantina. Kerana ianya harus dimulai dalam kalangan keluarga sendiri. Sebagai contoh, ibu bapa memainkan peranan penting untuk mendidik dengan menerapkan nilai kesamarataan jantina dalam keluarga. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa menjadi contoh kepada anak-anak, iaitu ibu bapa menunjukkan contoh yang baik dalam perhubungan suami isteri yang bermuafakat dan saling menghormati antara satu sama lain. Selain itu, menghapuskan diskriminasi terhadap wanita di sektor-sektor tertentu seperti sosial budaya, ekonomi dan juga politik. Sebagai contoh, pihak berkuasa hendaklah menetapkan undang-undang atau hukuman yang berat kepada individu yang meremehkan golongan wanita dalam pelbagai aspek. Oleh itu, hal ini merupakan satu langkah untuk mencapai kesamarataan jantina. Di samping itu, mengoptimalkan kadar guna kerja wanita dalam pelbagai bidang di pasaran kerja. Sebagai contoh, pihak terlibat haruslah membuka peluang pekerjaan yang lebih luas kepada golongan wanita dalam pelbagai bidang, termasuk bidang yang dimonopoli oleh golongan wanita. Cadangan dalam mencapai kesamarataan jantina. Antara cadangan dalam mencapai kesamarataan jantina ialah meningkatkan penyertaan dan sumbangan wanita di dunia pekerjaan dengan diberi peluang untuk memegang jawatan yang lebih tinggi berbanding lelaki. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan wanita pada hari ini mampu memberi persaingan kepada golongan lelaki. Selain itu, memperkukuh dan mengekalkan kedudukan wanita dalam pekerjaan supaya diberi hak yang sama rata. Sebagai contoh, mereka diberi pendedahan dan bimbingan kerjaya dalam bidang mereka yang kurang berkemahiran, seperti memberi kemahiran untuk menjadi tukang jahit dan sebagainya. Seterusnya, meningkatkan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk wanita yang bekerja. Setiap majikan haruslah mengadakan program untuk meningkatkan kesedaran pekerja tentang cara untuk menangani tekanan terhadap bebanan kerja dan sebagainya. Kesimpulannya, SDG mempunyai banyak matlamat iaitu merangkumi sifat kelaparan,
kesaksama agenda dan lain-lain. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu akan berusaha mencapai matlamat ini menjelang tahun 2030. Setiap SDG mempunyai kelebihan dan matlamat tersendiri dalam memberi manfaat kepada negara. Hal tuju yang ada pada SDG dapat memberi jalan dalam menuju ke arah negara yang membangun. Sekian, terima kasih.